1 April bukan sahaja hari ulang tahun RTM ke-75, hari ulang tahun JPJ ke-75 juga tahniah diucapkan kepada dua badan ini. Tetapi 1 April juga merupakan satu tarikh kepada pelancaran spesifikasi minyak diesel Euro 5 bermula 1 April 2021. Ini di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Dan hari ini untuk bercakap mengenai ini, saya bersama dengan Encik Wan Abdul Latif Wan Jaafar, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Alam Sekitar Kementerian Air dan Alam Sekitar. Jadi bermula semalam iaitu pelaksanaan spesifikasi minyak diesel Euro 5. Jadi boleh ceritakan sedikit, Encik, kita mulakan dengan latar belakang pelaksanaan pelantikan ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kerana boleh menerima kami lah pada hari ini dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Okey, pelaksanaan kualiti minyak Euro 5 ataupun Euro 5 lah bermula pada 1 April, iaitu semalam lah. So hari ini adalah hari yang kedua. Jadi pelaksanaan peningkatan kualiti minyak ataupun bahan api ini merupakan salah satu usaha kerajaan untuk meningkatkan status kualiti udara. Jadi pelaksanaan spesifikasi minyak diesel Euro 5 ni ataupun Euro 5 merupakan satu strategi utama yang digariskan dalam Pelan Tindakan Udara Bersih ataupun Clean Air Action Plan 2010 lah. Jadi pelaksanaan peningkatan bahan api ini merupakan satu usaha kerajaan lah untuk memastikan bahawa kualiti udara kita meningkat. Yang mana kenderaan ini merupakan salah satu punca lah yang dikatakan menyumbang kepada pencemaran udara, di samping pelepasan daripada cerobong industri, kemudian ada pembakaran terbuka dan sebagainya lah. Jadi dalam hal ini kerajaan memang sudah ada pelan hala tuju dari segi meningkatkan kualiti bahan api kita lah. So perancangan kita bermula pada tahun 2013, yang mana untuk petrol dan juga untuk diesel lah. Kalau kita lihat memang kita rancangkan untuk peningkatan kualiti bahan api diesel ni yang digunakan oleh kenderaan seperti lori, bas dan sebagainya pada tahun 2020 lah, iaitu pada 1 September 2020, tetapi oleh kerana adanya rayuan daripada pihak pengeluar minyak dan sebagainya, so kerajaan telah bersetuju untuk menunda kepada 1 April 2021. Jadi kenapa kualiti yang ada pada minyak diesel ini merupakan satu faktor yang cukup penting untuk kita menjaga alam sekitar? Ya, kalau kita lihat sekarang ni kita menggunakan spesifikasi minyak Euro 2M, iaitu kalau kita lihat dari segi kandungan sulfurnya adalah 500 part per million. So tinggi kandungan tu, so dia boleh mencemar lah. Jadi dalam hal ni bila kita tukar kepada Euro 5, so kandungan sulfur di dalam minyak tersebut adalah sebanyak 10 part per million. Jadi maknanya apa yang dilepaskan daripada exhaust kenderaan tu maknanya lebih bersih lagi lah. Jadi saya difahamkan juga pelaksanaan ini sepatutnya bermula 1 September 2020, tetapi ditunda. Semalam baru sahaja dilaksanakan. Jadi berapa lama masa yang diambil untuk melengkapkan proses pelaksanaan ini supaya keseluruhan daripada kita masyarakat Malaysia ini beralih sepenuhnya kepada minyak diesel Euro 5 ini supaya objektif kita untuk menjaga alam sekitar tercapai? Sekarang ni pihak pengeluar minyak, pembekal dan stesen minyak semua dah menggunakan minyak Euro 5 ni. Jadi pengguna-pengguna di luar sana memang bila pergi ke pam minyak, memang mereka akan pam minyak kualiti Euro 5 ni. Jadi memang mereka perlu ikutlah tarikh yang kita sasarkan ni. So jadi tak ada masalah dari segi tempoh masa lah. Jadi dari segi kos pula bagaimana? Okey, dari segi harga minyak tersebut tak berubah. Dia sama. Kalau sehingga 31 hari bulan Mac tu hari harganya RM2.15 dan semalam pun harga yang samalah, walaupun kualiti minyak tu lebih baik. Jadi ini satu keuntungan kepada kita lah.
yang mana rakyat telah mula menggunakan minyak yang lebih baik dan seterusnya akan memastikan bahawa kualiti udara kita akan terus meningkatlah untuk kesejahteraan hidup rakyat dan juga kesihatan. Dari segi penguatkuasaan pula bagaimana? Contohnya kalaulah pengeluar ataupun masyarakat tidak menggunakan minyak ini, penguatkuasaan dari pihak bagaimana? Okey. Perkara ini telah kita sebut dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling, yang mana di bawahnya kita ada peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling, kawalan kandungan petrol dan diesel yang telah dipinda pada 26 Mac ataupun digazetkan pada 26 Mac 2021 dan jadi dalam hal ini sekiranya kita menjalankan penguatkuasaan di pam minyak ataupun pembekal dan juga pengeluar, kesalahan tersebut kita boleh compound sebanyak RM2,000 di bawah Seksyen 45 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Ataupun kita juga boleh membawa ke mahkamah menyediakan kertas siasatan dan seterusnya membawa kes ni ke mahkamah, dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga maksimum RM100,000 ataupun penjara 2 tahun ataupun kedua-dua sekali lah. Bentuk penguatkuasaan bagaimana dilakukan? Contohnya, adakah pemeriksaan mengejut dilakukan ataupun bagaimana? Kita ada buat pemeriksaan berkala, berjadual di seluruh Malaysia, dan ada juga masa-masa kita boleh membuat pemeriksaan mengejut. Begitu juga sekiranya kita menerima aduan daripada orang ramai dan sebagainya, kita boleh buat pemeriksaan mengejut lah. So dalam hal ni apabila kita membuat pemeriksaan ni, kita akan mengambil sampel minyak tersebut dan kita hantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisa lah. Jadi kalau sampel tersebut tidak mematuhi standard yang kita tetapkan, so kita boleh ambil tindakan lah. Jadi dari segi bekalan kita cukup untuk menampung keseluruhan apa yang ada di Malaysia lah. Tak ada masalah. Yang ni memang kita dah ada sesi perbincangan dengan syarikat-syarikat pembekal ataupun pengeluar minyak dan juga pembekal lah. Maknanya mereka akan membekalkan minyak-minyak yang telah kita tetapkan tadilah di stesen-stesen minyak seluruh negara. Di pihak kementerian sendiri, adakah ada perjanjian ataupun apa rektifikasi yang perlu dipatuhi tentang pelaksanaan ini? Contohnya, perlu dipatuhi kerana untuk kita menurunkan meningkatkan kualiti udara. Okey, sebenarnya Malaysia telah secara sukarela telah memberikan komitmen di peringkat antarabangsa untuk mengurangkan lebih kurang 45% kita panggil carbon intensity ataupun kepekatan karbon lah di dalam kualiti minyak pada tahun 2030. Yang ni selaras dengan usaha-usaha kita untuk menangani isu perubahan iklim. Jadi pada tahun 2030 kita memberi komitmen untuk mengurangkan sebanyak 45% carbon intensity. Itu antara komitmen kerajaan untuk kita meningkatkan kualiti udara di negara kita lah. Itu yang kita dapat lihat, itu antara gambaran di KJTV, itu antara yang kita lakukan. Diesel Euro 5 bermula pada hari ini 2021. Bermula semalam 1 April 2021. Jadi kita sebagai pengguna harus dapatkan bekalan yang betul dan juga untuk menyokong kempen ini supaya kita dapat menjaga alam sekitar kita. Mungkin harapan dan juga saranan Encik sendiri. Saya nak sebut bahawa dari segi faedah kita menukar kualiti bahan api ini, tadi satu meningkatkan status kualiti udara, terutamanya di kawasan bandar yang padat dengan kenderaan. Jadi apabila udara kita bersih, dia akan menjamin dari segi kesihatan dan juga kesejahteraan hidup rakyat lah. Yang kedua tadi yang kita bincangkan menunjukkan komitmen negara lah untuk mengurangkan carbon intensity. Kemudian seterusnya kita juga melihat bahawa sekarang ni teknologi enjin kenderaan telah meningkat.
Jadi enjin kenderaan ini memerlukan kualiti bahan api yang lebih baik, yang mana ianya berteknologi tinggi dan juga lebih cekap dari segi tenaga lah. Di samping itu kita juga nak mengelak supaya negara kita tidak menjadi tempat longgokan ataupun dumping ground kenderaan-kenderaan lama yang mencemarkan lah. Dan seterusnya pelaksanaan kualiti bahan api yang lebih baik ini dia menyokong ke arah kita untuk melaksanakan pembangunan secara lestari. Okey, itu dia. Apakah harapan dan juga saranan Encik sendiri apabila kita melihat terutamanya dari segi penjagaan alam sekitar dan faedah-faedah yang kita dapat itulah? Ya, kita memang sentiasa menjalankan program kesedaran kepada orang ramai untuk meningkatkan dari segi penjagaan alam sekitar lah. Dalam hubungan ini, Jabatan Alam Sekitar kita akan meneruskan penguatkuasaan dan juga program-program yang berkaitan dengan kesedaran dan pendidikan lah untuk memastikan bahawa kualiti alam sekitar kita terus terpelihara lah demi generasi masa dan juga generasi akan datang. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Wan Abdul Latif Wan Jaafar, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Alam Sekitar Kementerian Alam Sekitar dan Air, dan insya-Allah pelaksanaan spesifikasi minyak diesel Euro 5 bermula semalam dan akan diteruskan, dan ini adalah satu tanggungjawab kita untuk kita patuhi supaya faedah-faedah tadi kita dapat kita capai.